Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Aku nak cakap thank you so much kepada semua yang telah subscribe aku punya channel and yang mana dah support aku sepanjang aku punya YouTube journey. Aku nak cakap terima kasih banyak-banyak. So hari ni aku nak share beberapa fakta yang pelik dan juga unik mengenai Sukan Olimpik Tokyo 2020. Let's go. Kita tahu yang acara gimnastik ni adalah satu acara yang memang dinantikanlah oleh para penonton, sebab acara gimnastik ni dia agak famous tau. Dia agak famous sebab orang suka melihat peserta membuat persembahan gimnastik ni, sebab dengan yalah pergerakan dorang punya flow, and dorang sentiasa dia memberi semangat kesukanan tu. So orang suka melihat acara gimnastik ni. Tapi kalau korang perasan masa Olimpik Tokyo 2020 baru-baru ni, ada satu situasi yang unik dan juga pelik lah. Okey, ya, situasi ni dia ada berkenaan dengan dia punya peraturan. Okey, peraturan dia adalah pemarkahan acara gimnastik boleh dicabar dengan pembayaran tunai. Bunyi agak pelik, tapi ini adalah salah satu situasi yang kita terlepas pandang tau, and kita tak perasan pun. Okey, basically dia macam dalam mana-mana acara gimnastik kan, kalau ada wakil-wakil ataupun peserta lah daripada sesebuah negara, jika ada yang mereka yang tak berpuas hati dengan keputusan pengadil, mereka sebenarnya boleh buat permohonan tau. Okey, diorang boleh buat permohonan untuk persembahan mereka itu dinilai semula oleh pengadil. Tapi dengan cara ini mereka perlu membuat bayaran, dan bayaran itu adalah dalam berbentuk tunai. So okey, diorang ada 3 chance tau. Diorang 3 chances untuk membuat permohonan ini. So let's say lah kalau peserta ataupun yalah pemohon daripada negara ini meminta untuk membuat penilaian semula tentang persembahan dorang ni, dia ada 3 syarat. Okey, yang pertama, mereka perlu membayar sebanyak $300. Itu bersamaan dengan RM1,265 untuk kali pertama sebanyak jumlah tu. Jika mereka tak berpuas hati lagi, mereka boleh membuat permohonan untuk kali kedua. Mereka perlu membuat pembayaran sebanyak $500, iaitu dalam RM2,100 Malaysia. So macam yalah, so every time bila kau nak buat permohonan yang baru, kau nak kena upkan lagi kau punya bayaran tunai tu. And lastly, yang ketiga, kalau mereka nak buat permohonan lagi, diorang tak puas hati lagi, mereka perlu membayar sebanyak $1,000 bersamaan dengan RM4,000 Malaysia. Itu satu jumlah yang banyak, tapi mungkin kita boleh faham sebabnya bagi peserta gimnastik ni, persembahan diorang tu adalah yalah, keputusan tu amat berharga untuk diorang tau. Yalah, kau perform untuk negara kau kot, so korang mesti nak yang terbaik kan. Tapi bila wujudnya peraturan macam ni, aku macam gila, aku impress ya. Aku pun tak pernah dengar tu, macam lain macam dia kan, macam entahlah. Tapi dia ada pelik dia. Okay, so let's say selepas dia buat permohonan tu, and jika dia punya permohonan tu diterima, pihak pengadil akan pulangkan balik lah wang tunai tu. Tapi kalau dia punya permohonan tu gagal, orang kata tak diterima oleh pengadil, pihak penganjur akan menyimpan duit tersebut dan mereka akan sedekah kepada barang-barang sukan dan juga kebajikan. So in a way okey lah, kalau tak diterima pun duit tu diberikan untuk yang benda yang lebih bagus lah. Okey, yang seterusnya adalah peserta sukan tinju diwajibkan untuk mencukur wajah mereka sehingga bersih. Okey, mungkin ini boleh dijadikan sebagai faktor keselamatan lah. Okey, akibat daripada kecederaan yang boleh jadi kepada wajah mereka. So mereka perlu mencukur wajah mereka bersih, tapi hanya dengan meninggalkan kumis mereka yang panjangnya tidak melebihi daripada bahagian atas misai mereka. Tetapi peraturan ni dia menimbulkan masalah lah, terutama sekali kepada atlet tinju yang beragama Sikh, disebabkan dengan menyimpan janggut adalah satu kewajipan. So dekat situ dia orang punya debate antara yalah peserta dan juga penganjur sukan Olimpik lah, Olimpik ataupun dan yang lain-lain lagi. Peraturan ini bukan sahaja diamalkan di sukan Olimpik sahaja, tetapi dia juga telah menjadi satu garis panduan yang biasa lah. So dia macam guidelines lah untuk
sukan-sukan kejohanan seperti Olimpik dan sebagainya lah. Sebab tu kalau korang perasan dekat sukan Olimpik ke ataupun mana-mana sukan yang ada pertandingan ataupun acara meninju, semua atlet peninju dia wajah mereka semuanya lah bersih disebabkan peraturan ini. Okey, untuk yang ketiga ataupun yang terakhir, dalam kenyataan tahun 2018, Union Cyclist International ataupun nama pendeknya adalah UCI telah memperkenalkan satu peraturan yang wajib yang perlu diikuti oleh atlet pelumba basikal. Peraturan itu adalah panjang stokin atlet pelumba basikal mempunyai ketetapan dia ataupun mempunyai hadnya. Okey, ini adalah satu peraturan yang agak pelik lah sebab macam terlampau into detail. So, stokin yang dipakai oleh atlet pelumba basikal tidak boleh melebihi di antara jarak buku lali dan juga lutut mereka. Sekiranya itu berlaku, pihak pengadil ataupun petugas akan mengarahkan atlet pelumba untuk menukar stokin mereka, dan jika ada masih yang macam berdegil ataupun tak nak dengar cakap yang tak hati dengan cakap nak selama bedah dia pakai stokin apa dia nak, mereka boleh ni lah dipaksa untuk berhenti daripada menyerta perlumbaan basikal tersebut. Okey, so peraturan ni dia diperkenalkan bagi untuk memastikan bahawa tiada sebarang alatan ataupun gadget yang boleh membantu dalam pergerakan atlet pelumba basikal tersebut. Boleh membantu dari segi pergerakan ataupun membantu dari segi kelancaran angin. So diorang macam nak bagi macam a fair punya race lah. Tak nak ada apa-apa advantage kepada sesetengah pelumba basikal tersebut. Walau bagaimanapun, semua kebanyakan pelumba atlet basikal diorang nampak peraturan ni sebagai satu jenaka, macam satu lawak lah, macam pelik lah. Lagi-lagi bila ada petugas yang ditugaskan untuk check setiap pelumba basikal ni punya stokin, diorang akan mengukur setiap stokin yang dipakai oleh mereka supaya mengikuti had yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Itu semua akan dibuat lah sebelum perlumbaan akan dijalankan lah. So ini adalah a few of the fakta-fakta yang pelik dan unik lah yang telah terjadi pada Olimpik Tokyo 2020 ini. So aku harap korang enjoy video aku ni, and as always korang boleh subscribe kepada channel aku. Jangan lupa untuk like, and of course jangan lupa untuk tekan the bell notification dekat bawah. Kalau korang suka video ni, korang boleh share kepada kawan-kawan korang, kepada keluarga korang. Dan kalau korang ada apa-apa pendapat ataupun pandangan ataupun apa-apa yang korang nak cakap, korang boleh tinggalkan dalam ruangan komen, and aku akan baca, aku akan reply kepada korang. So thank you so much for the support. As always, never stop creating. I will see you in the next video guys. Assalamualaikum. Stay safe, stay healthy. Take care guys.